Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kembali lagi kita dalam perjumpaan Pandu Puteri kali yang ke-5. Okey, baiklah. Pertama sekali, cikgu akan ambil kehadiran. Okey, mari kita tengok siapa yang telah datang hari ini. Okey, Alhamdulillah semua datang hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa. Okey, semua angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan perjumpaan kita pada petang ini, pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu dunia. Okey, semua dikendaki berdiri tegak dan nyanyi dengan penuh bersemangat. Arah kita jelas, ke depan bendera berkibar, tidak berlipat di dunia harapan abadi, bersatu untuk kebenaran, bersahabatan kukuh. Selagi dunia masih ada, akan nyanyi lagu ini. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang semua tengok slide yang cikgu paparkan. Okey. Baiklah. Okey, siapa tahu apa yang kita akan belajar pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar satu topik baru berkaitan dengan Pandu Puteri, iaitu hormat dan isyarat Pandu Puteri. Hormat dan isyarat Pandu Puteri. Baiklah, mari kita lihat apakah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, yang pertama, kita akan pergi kepada pengenalan. Pengenalan kepada tajuk pada hari ini. Yang kedua, tabik hormat. Yang ketiga, isyarat Pandu Puteri. Yang keempat, berjabat tangan. Dan yang kelima adalah kita akan buat sedikit aktiviti. Okey, faham semua? Alhamdulillah, faham. Okey, seterusnya. Okay, kita pergi kepada pengenalan. Kita sebelum kita nak belajar dengan lebih mendalam, kita mesti dah tahu. Baiklah. Okey, untuk pengenalan ni, mari sama-sama kita baca persetiaan Pandu Puteri terlebih dahulu. Okey, baiklah. Okey, semua kat tangan macam ni. Okey, cikgu akan baca dan awak semua akan ikut. Okey, boleh? Okey. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia dengan sedaya upaya menunaikan kewajipan saya terhadap Tuhan, Raja dan negara saya, Malaysia, menolong orang pada setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan pergi kepada kandungan yang kedua, iaitu tabik hormat. Apakah yang dimaksudkan dengan tabik hormat? Kenapa adanya tabik hormat dalam Pandu Puteri? Okey, baiklah, mari kita lihat slide kita. Okey. Hormat Pandu Puteri ni dia tak sama macam hormat yang biasa kita buat tu. Okey. Hormat Pandu Puteri ialah tabik Pandu Puteri yang dilakukan kepada pegawai Pandu Puteri seperti pemimpin, ketua dan juga sesama ahli kumpulan. Ia juga diberi kepada ketua negara, ketua negeri, pembesar dan tetamu kehormat. Maksudnya, dengan adanya tabik hormat Pandu Puteri ini, kegunaannya adalah untuk memberikannya kepada sesama kita, pegawai Pandu Puteri, ketua negara, ketua negeri dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak buat tabik
hormat Pandu Puteri ni? Okey. Tabir hormat Pandu Puteri ni senang saja. Okey. Yang pertama, 3 jari tangan kanan ditegakkan. Okey, kita akan untuk hormat Pandu Puteri, kita akan menggunakan tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan semua. Okey, ini tangan kanan. Okey. Kita akan menggunakan tangan kanan. Okey. 3 jari ditegakkan. Okey, 3 jari mestilah tegak. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh, mesti tegak macam ni. Okey, ibu jari kelingking, okey ni jari kelingking diletakkan di bawah ibu jari. Okey, jari kelingking, okey kita tengok ni, jari kelingking diletakkan di bawah ibu jari. Dia akan jadi macam ni. Angkat tangan, diangkat sehingga sama tinggi dengan dahi. Okey, ni dahi. Tangan okey sama tinggi dengan dahi kita. Macam ni. Okey. Sebaik saja dapat balas hormat, tangan dijatuhkan dan Pandu Puteri boleh beredar daripada situ. Okey, bila kita nak jumpa orang kenamaan, contohnya menerima hadiah kan, kita angkat up macam ni. Lepas tu bila dia dah turunkan tangan dia, kita pun turun tangan macam ni dan boleh beredar. Itu adalah cara untuk tabik Pandu Puteri ataupun hormat Pandu Puteri. Ingat yang pertama, angkat 3 jari. Ibu jari letak dekat atas jari kelingking macam ni dan separas dengan paras dahi. Okey, macam ni. Okey. Okey, seterusnya isyarat Pandu Puteri. Isyarat Pandu Puteri. Isyarat Pandu Puteri ni apa? Yang tadi tu. Okey, macam mana? Okey. Isyarat Pandu Puteri digunakan semasa seseorang itu diterima sebagai Pandu Puteri. Maksudnya, bila mana awak dah daftar je Pandu Puteri, awak kena buatlah isyarat Pandu Puteri. Yang kedua, sesama ahli Pandu Puteri memperbaharui ikrar. Okey, isyarat Pandu Puteri yang tadi tu, ini adalah isyarat Pandu Puteri. Jari 3 macam ni, ia adalah isyarat tangan Pandu Puteri, digunakan pada tangan kanan. Okey, ini bila kita nak ikrar, kita akan angkat tangan macam ni. Macam tadi mula-mula kita buat, kita akan angkat tangan macam ni. Okey. Cara membuat isyarat Pandu Puteri, yang pertama, mestilah dalam keadaan sedia. Okay, kena diri tegak. Lepas tu, tangan kanan dinaikkan ke aras bahu. Aras bahu dan tangan kiri rapat ke sisi. Okey, kedudukan tangan kanan adalah jarak 15 hingga 25 cm pada telinga kanan. Okey. Ini untuk isyarat Pandu Puteri. Tadi tabik hormat macam ni. Isyarat macam ni. Okey. Bila dah buat isyarat Pandu Puteri tadi, dalam kiraan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Okey, turun. Macam tu. Ingat yang pertama, angkat tangan kanan separas bahu. Buat 3 jari macam ni. Tangan kiri letak di sisi. Dalam kiraan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Turunkan tangan. Okey, faham tak semua? Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Kita mesti nak tahu maksud daripada setiap kita punya isyarat tangan ni. Kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam ni? Mestilah ada sebab dia. Okey, mari kita lihat. Okey. Okey, semua angkat tangan macam ni. Okey. Pertama sekali kita pergi kepada jari tengah. Okey, jari tengah ni ataupun kita panggil sebagai jari hantu. Okey, apa maksud jari hantu ni? Adalah to help other people at all time. Untuk menolong orang lain pada setiap masa. Maksud jari tengah ni adalah, jari hantu ni adalah untuk menolong orang lain pada setiap masa. Okey. Yang kedua, jari telunjuk ni. Apa maksud jari telunjuk ni? And to obey the guide law. Untuk mematuhi peraturan Pandu Puteri. Okey, ini untuk peraturan. Ini untuk menolong orang setiap masa. Okey, yang ketiga, jari manis ni. Apa maksud dia? To do my duty to God, king and country. Okey, untuk melakukan
tugasan kepada Tuhan, agama dan juga raja. Okey, jari manis ni. Okay, jari manis ni adalah jari pakai cincin. Okey. Seterusnya, jari kelingking ni. Yang kecil ni. Okey, jari kelingking pula apa maksudnya? Okey, jari kelingking bermaksud younger respect elder. Orang yang lebih muda dalam Pandu Puteri mestilah menghormati ahli Pandu Puteri yang lebih tua. Manakala ibu jari ni pula, okey, ibu jari ni pula bermaksud younger, elder help younger. Orang yang lebih tua dalam ahli Pandu Puteri perlulah menolong orang yang lebih muda. Maksudnya ahli Pandu Puteri yang lebih muda. Jadinya yang muda disayangi, yang tua dihormati. Macam tu. Okey, selain daripada itu, sebagai Pandu Puteri kita juga perlulah sentiasa senyum. Always smile. Unity, bersatu padu. Doing one good turn a day. Kena buat sentiasa buat kerja khidmat masyarakat, kerja-kerja yang baik. Okey, baiklah, seterusnya. Faham tak semua? Alhamdulillah faham. Okey, kita ingat balik. Yang pertama, yang ibu jari maksud dia apa? Ibu jari ialah maksudnya yang ahli yang lebih tua perlulah menolong yang lebih muda. Kalau jari kelingking pula, ahli yang lebih muda perlulah menghormati ahli Pandu Puteri yang lebih tua. Okey. Baiklah, seterusnya ialah berjabat tangan. Tahu tak berjabat tangan ni apa? Salam. Salaman. Okey. Okey, berjabat tangan ialah tanda persahabatan bagi Pandu Puteri. Dalam Pandu Puteri ni kita akan berjabat tangan, dan berjabat tangan ni bermaksud tanda persahabatan antara ahli Pandu Puteri. Yang kedua, Pandu Puteri Malaysia menggunakan kedua-dua belah tangan apabila berjabat tangan dengan orang kenamaan dan juga orang yang tidak berpakaian seragam. Kita selalu salam tak? Macam ni, dua tangan. Guna dua tangan salam orang ni bila jumpa dengan orang kenamaan dan juga orang yang tak pakai seragam Pandu Puteri. So kita akan salam dia guna dua tangan macam tu. Okey, Pandu Puteri berjabat tangan menggunakan tangan kiri dengan ahli Pandu Puteri yang berpakaian seragam yang lain. Kita tengok kat gambar ni. Kalau kita jumpa ahli Pandu Puteri yang pakai baju seragam, baju uniform sama dengan kita tak salam dia dua tangan. Kita salam dia dengan tangan kiri. Tangan kiri salam macam ni. Macam tu. Macam ni, guna tangan kiri. Awak boleh tak kenapa kita guna tangan kiri? Mari cikgu ceritakan kenapa kita salam guna tangan kiri. Okey, berjabat tangan dengan tangan kiri ini mempunyai kaitan dengan perlakuan yang dilakukan oleh Puak Zulu di Afrika semasa Lord and Lady Baden-Powell melawat Kenya. Kaum ini sering menggunakan senjata, contohnya senapang kan, senjata pada tangan kanan dan tidak mampu meletakkannya walaupun sebentar. Kini waktu Lord dan Lady Baden-Powell ni berjumpa dengan puak Kenya, puak Zulu di Afrika ni, mereka ni sentiasa pegang senjata guna tangan kanan dan tak boleh letak langsung. Sebab itulah tangan kiri saja yang boleh digunakan untuk buat tujuan lain. Maksudnya tangan kanan dia tu memang kat mana-mana pun pegang senjata je, dan yang tangan kiri je boleh buat kerja-kerja yang lain. Okey. Oleh itu, Lord Baden-Powell terus mengambil perlakuan ini sebagai amalan pengakap dan kemudiannya Pandu Puteri. Bila Lord Baden-Powell ni dengan Lady Baden-Powell ni tengok orang Afrika dekat Zulu tu, dia pun macam, dia terus ambil lah. Dengan itu, wujudnya salam untuk Pandu Puteri menggunakan tangan kiri. Okey, baiklah. Kalau mana tahu, pengasas, pengakar dan juga Pandu Puteri merupakan suami dan isteri. Suami dia asaskan pengakar, isteri dia mengasaskan Pandu Puteri. Okey, baiklah. Itu adalah contoh gambar berjabat tangan dengan ahli yang memakai baju seragam yang sama, maksudnya uniform lah, pakai baju penuh. Okey, salam guna tangan kiri. Okey. Alhamdulillah, sekian saja untuk hari ini. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, okey, baiklah. Kita ingat kembali. Okey, yang pertama kita belajar tentang
kita belajar tentang tabik pandu puteri. Yang mana tabik pandu puteri ni angkat 3 tangan separas dengan dahi. Okey, macam ni. Okay, yang kedua kita belajar tentang isyarat pandu puteri. Isyarat pandu puteri pula digunakan untuk kita baca ikrar ataupun kita jumpa orang kenamaan. Okey, macam mana? Angkat tangan kanan setaraf dengan bahu macam ni. Okay, dan yang ketiga kita belajar tentang berjabat tangan pandu puteri. Kalau kita jumpa orang yang tak pakai seragam ataupun orang kenamaan, kita akan salam dia dengan tangan, 2 tangan macam ni. Okey, kalau kita jumpa dengan ahli pandu puteri yang pakai seragam sama dengan kita, kita akan salam dia menggunakan tangan kiri. 1 tangan macam ni. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Selepas ini kita akan buat sikit latihan. Cikgu akan bagi latihan dan selama kita buat, kita tengok sejauh mana kefahaman awak dengan apa yang telah cikgu ajarkan. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Semoga apa yang diajarkan pada hari ini memberi manfaat kepada awak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.